Muka ni pun macam muka Bangla. Sawarki Gunet. Wah hajar. Nah, ini Bangla. সুস্বাগতম আমার বাংলা চ্যানেলে। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, so dari komen tadi dia kata muka aku macam Bangla. Aku pun teringat satu benda lah, pengalaman aku turun ke Dhaka. Okay, aku memang ada satu pengalaman yang sangat panjang lah berkawan dengan orang Bangla ni. Tu sebab aku boleh dapatkan scene video dengan Bangla ni, dan aku tahu sikit, tak adalah banyak, aku tahu sikit cakap Bangla sebab aku ramai kawan Bangla. Okay, dari kecil mak bapak aku ni orang kerja pasar malam, jadi aku terdedah tau dengan diorang ni yang mula-mula datang ke Malaysia. Diorang mula-mula datang kat Malaysia ni tak ramai babe. Diorang ni sikit je. Memang susah kau nak jumpa Bangla kat Malaysia ni. Tapi diorang tu ada. So daripada situ, daripada aku kecil sampai aku besar, makin lama diorang ni makin ramai dan makin ramai lah. Sampai sekarang ni aku rasa lebih 1 juta orang Bangladesh kat Malaysia ni lah. Okay, jadi aku ada pengalaman turun ke Dhaka. Tapi sebelum tu, aku nak cerita sikit lah sedikit pasal Bangladesh ni, supaya kita dapatlah sikit knowledge pasal Bangladesh. Okay, yang seperti yang korang tahu, Bangladesh ni dia punya sempadan adalah India, dan sebelah tenggara pula adalah Myanmar. Kalau korang nak tahu, Bangladesh ni dulu adalah asalnya negara Pakistan. Okey, dia Pakistan Timur. Selepas perpecahan India tahun 1947, so negara Pakistan ditubuhkan. Pakistan ada dua, maksudnya dua negara lah. Bukan dua negara, dua tempat lah. Satu dekat Pakistan yang sekarang ni, satu lagi adalah dekat Bangladesh yang dipanggil Pakistan Timur. Walaupun Pakistan ni dengan Bangladesh ni ada satu agama, diorang ni satu agama, tapi jurang etnik dengan jurang bahasa linguistik menjadi masalah lah di kalangan diorang. Budaya lain, semua lain lah. Lepas dah decide kerajaan persekutuan adalah di negara Pakistan sekarang, jadi berlakulah peperangan yang mana Bangladesh berperang dengan Pakistan. Kita tahulah Pakistan menggunakan Urdu dan Bangladesh menggunakan bahasa Bengal. Jadi tulisan lain, bahasa lain, etnik pun lain. Memang susah lah babe kita nak jadikan satu negara kan. Kerajaan pusat dah ditetapkan di Pakistan Barat. So negara Pakistan Barat ni tak ambil peduli tau tentang kemajuan, tentang pendidikan dekat Pakistan Timur, iaitu Bangladesh sekarang lah. Akhirnya tahun 1971 diorang ni pun merdeka. So Bangla ni merdeka tahun 1971 selepas banyak siri peperangan lah dengan Pakistan Barat. Kalau korang nak tahu, Bangladesh ni adalah ranking ke-8 dunia, iaitu penduduk paling padat di dunia dengan keluasan 144,000, meletakkan Bangladesh salah satu negara paling padat di dunia. Jadi itulah sedikit pasal Bangladesh babe, dan sejarah mereka. Sekarang jom balik cerita aku balik. Bermula tahun 90-an tadi aku cerita, aku memang ramailah kenal dengan Bangladesh, dan aku tahu sedikit bahasa diorang ni sebab aku selalu jumpa diorang dekat mana-mana kawasan aku. Okey, dekat Shah Alam lah dulu memang diorang ni akan kerja dekat bahagian buruh kasar, iaitu satu tempat pasar malam ke pasar pagi ke, diorang ni akan jadi pembantulah pekerja, mencari pekerjaan kat situ. Jadi aku selalulah jumpa dengan diorang, so aku bolehlah sikit berkomunikasi sebab diorang ni selalu ajar kan. Kimanoso baya, kaicho, kaici, kaiciki, kita tanya-tanya dengan dia bahasa Bangla. Adalah a few bahasa yang aku tahu. Finally tahun 2011-2010 macam tu, aku dapat turunlah dekat Dhaka. Macam mana aku dapat kat sana? Sebab masa tu aku transit. Pengalaman aku ni 24 jam lah sebenarnya aku dekat Dhaka. So walaupun pengalaman aku 24 jam, tapi memang satu pengalaman yang bagi aku sukalah pergi Bangladesh ni. Bukan suka sebab apa? Sebab
negara dia unexpected. Aku ingatkan negara diorang ni tak adalah sebegitu rupa, tapi bila aku tengok balik memang terkejut lah babe. Negara so Bangladesh kat sini kau jangan action lah bila kau dah sampai sini, sebab negara kau pun teruk sebenarnya. Tu sebab ada yang duduk sini tak nak balik-balik. Tapi Bangladesh kita punya negara, walaupun buruk itu negara kita. Berbalik pada cerita aku naik airline Biman Airline. Okey, Biman Airline ni adalah kepunyaan syarikat kepunyaan Bangladesh, iaitu airline dorang lah, yang mana pengalaman naik Biman ni memang menakutkan lah. Memang sebelum tu aku dah banyak kali dengar dah, kalau kau naik ni memang seram dia tu. Tahap condition dia tikus jalan kat kaki lah, bawa kerusi macam tu. Tapi condition dia pun agak teruk lah. Tapi Alhamdulillah selamat sampai. Okey, bila aku dah sampai kat sana, aku transit tu lebih kurang dalam 27 jam lah. Jadi aku diberi hotel. Tapi dalam masa 27 jam adalah lebih kurang 2 ke 3 jam je aku kat hotel. Selebihnya aku explore bandar dekat Dhaka ni. Okay, bagi aku Dhaka ni memang negara dia orang mengemis tu sangat tinggi lah waktu tu waktu 2010-2011 memang sangat tinggi waktu tu. Dan waktu tu pun diorang merdeka pun baru tak sampai 30 tahun lagi waktu tu kan. Jadi memang conditionnya agak teruk lah dekat Dhaka tu sendiri. Bandar Dhaka ni adalah ibu negara kepada Bangladesh. Jadi bila aku jalan-jalan adalah sekali tu aku macam jumpa pengemis, dia minta duit lah. Aku pun mana ada duit Dhaka kan, duit Bangladesh duit apa kan, aku tak ingat. Okey, jadi aku bagi dia duit Malaysia. Masa aku bagi tu, aku tak perasan yang belakang tu adalah geng-geng pengemis juga. Sekali aku dah naik transport tu, dia kejar aku ramai-ramai weh. Memang tengah gondong anak ni, dia kejar aku. Memang aku terkejut dah situasi tu. Lepas tu ada seorang Bangla ni, dia cakap dengan aku, jangan bagi, kalau tak ada cukup jangan bagi diorang sebab dia akan serbu aku. Jadi kat situ aku nampak wow, memang pengemis dia orang yang minta-minta lah memang sangat tinggi lah. Okey, dan keunikan bandar Dhaka ni adalah orang dia penduduk dia memang padat dah. Dekat Malaysia ni kalau kau pergi belakang lorong kedai memang kau nampak kosong, tapi dekat Dhaka ni dekat mana-mana ada orang. Dekat lorong belakang lorong ada orang, dekat mana-mana lorong tu mesti ada orang dan memang padat lah bandar dia. Masa aku pergi tu dia punya bukan musim panas, bukan musim sejuk juga, sebab dekat Dhaka ni ada musim sejuk kalau korang nak tahu dia sangat sejuk lah, tapi tu kawasan jauh sikit lah ke utara sikit. Tengah bandar Dhaka ni sejuk. Masa tu aku pergi normal dia punya cuaca macam dekat Malaysia. Jadi situasi dia orang banyak naik boat sebab ada sungai. Lepas tu dia punya situasi dia kalau orang bawa beca tu kan, beca tu kadang memang terkejut lah sebab dia bawa lebih muatan. Selalunya kita akan nampak lah gambar-gambar yang dekat social media kan, kat Facebook kita akan nampak satu beca bawa satu botol atau satu benda yang besar. Macam tu lah situasi dia dekat sana. So sepatutnya aku turun dekat Bangladesh ni kat Dhaka pada 2020 akhir. Aku dah beli tiket dia, tapi tiket itu burn. Okay, tiket tu burn sebab PKP waktu tu. Jadi aku tak dapat lah pergi Dhaka. Aku ingat nak tengok sekali lagi lah, nak explore sekali lagi Dhaka ni, tapi tak dapat. Aku boleh cakap Dhaka ni tak terurus, bandar yang tak terurus, bandar yang boleh kata kotor. Dan kebanyakan lah yang datang Malaysia ni, diorang ni bukan duduk dekat tengah bandar. Diorang ni adalah orang kampung yang lokasi diorang ke Dhaka pun sendiri ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Yang mostly yang datang ke Malaysia bukan daripada Dhaka lah. Kebanyakan yang datang luar bandar Dhaka. Dan diorang ada masalah politik yang sangat teruk lah. Sampai sehingga kini aku rasa masalah politik dia tak boleh selesai. Cuma adalah berapa banyak kemajuan. Contoh diorang ni bahagian kain jahitan memang power lah. Memang banyak brand-brand terkenal pergi kat tempat diorang, dan diorang memang akan buat tempahan dekat situ secara bulk lah. Makan dan minum aku tak sempat sebab semua dah disediakan hotel. Lagipun aku tak ada bawa duit pecah, jadi aku tak pergi pun mana-mana makan. Tak sempat pun rasa diorang punya chai kan, teh diorang tu aku tak sempat rasa, sebab aku dengar teh diorang tu boleh sedap juga tapi itu semua aku tak dapat. Makanan aku tak dapat rasa. Tu yang aku cuba repeat tahun 2020.
tapi tak berjaya juga, tak ada rezeki untuk sampai ke sana. Dan itulah pengalaman aku turun ke Dakar. 24 jam je, tapi aku dapat satu gambaran yang sebenarnya negara tu terlalu padat. Negara tu best untuk explore sebenarnya. Aku rasa banyak lagi tempat-tempat menarik dekat sana, cuma ini expedition 24 jam lah. Alright, so aku ada cerita lagi, cerita macam mana Bangla boleh kaya raya dekat Malaysia dan macam mana diorang hidup mewah dekat sini. Alright, so jumpa next video. Bye. Assalamualaikum. I was found